Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi bagi menyambung perbincangan kitab kita 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib yang telah disusun kitab ini oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Okay, kita dah cuti dah lama sebulan lamanya. Sebulan ke atau lebih sebulan kerana Masjid An-Naim ni kuliahnya malam. Jadi kalau malam tu masa bulan Ramadan cuti untuk beri laluan kepada uh, solat tarawih. Ustazah pun dah lupa dah solat tarawih tu. Solat tarawih. Jadi mudah-mudahan masih ingat lagi perbincangan kita yang lepas dan pada hari ini kita akan masuk pada topik kita yang baru, hadis yang baru tentang hal-hal ghaib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Namun penting untuk saya ingatkan bermula daripada kisah yang ini iaitu kisah yang ke-24 ini Okay, kisah yang ke-24 ini yang berada di halaman 119, ia merupakan kisah-kisah ghaib yang Nabi SAW sebutkan, kemudian ia terjadi. Jika yang sebelum-sebelumnya kita bincangkan daripada hadis yang pertama hingga hadis yang ke-23, ia merupakan kisah yang Nabi sebutkan yang belum terjadi, yang akan terjadi berkenaan dengan hari kiamat, syurga, neraka kan. Kita pun tak tahu bagaimana situasinya. Namun Nabi sebutkan. Tetapi bermula daripada kisah yang ke-24 ini, kita akan membincangkan hadis-hadis yang mana berlaku secara realiti begitu. Nabi sebutkan, lalu beberapa tahun kemudian ia berlaku. Baik, bagaimana keadaan kisah ini? Kita lihat kisah yang pertama tentang kategori kisah ghaib yang telah berlaku pada zaman Nabi SAW tentang apa yang Nabi SAW ucapkan ialah tentang seorang sahabat Nabi bernama Jabir. Jadi, kisah ini Jabir bin Abdullah ini dia telah menceritakan bahawa dia kata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hal lakum min atmat. Min anmat, maaf Hal lakum min anmat. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Jabir, adakah kalian ini menggunakan permaidani? Kalian ni ada kapet tak? Kita kalau dalam bahasa kita, konteks kita hari ini, ada tak kapet ataupun perhiasan-perhiasan yang kalian letakkan di dalam rumah? Jadi, Jabir pada waktu itu, jemaah sekalian, merupakan seorang sahabat Nabi yang tidak berada, tidak ada apa-apalah. Biasanya kita fahami pada zaman ataupun konteks Nabi, tak semua orang memiliki kelebihan dalam kehidupan mereka. Ada yang hidup sederhana, ada yang miskin, kan? Tapi tak dinafikan ada yang kaya. Cuma di kalangan sahabat yang tidak ada apa-apa ini ialah Jabir. Jabir dan isterinya inilah. Jadi Nabi pun tanya kepada Jabir ni kan, adakah kalian memiliki permaidani iaitu kapet ke apa untuk hias-hias dalam rumah? Jabir kata kepada Nabi, wa anna yakunu lanal anmat. Kita ni nak dapatkan perhiasan permaidani daripada mana wahai Rasulullah? Sebab apa? Dengan keadaan diri dia yang tidak berkemampuan itu. Keadaan diri dia yang hidup sederhana pada zaman tersebut. Nabi SAW pun bersabda kepada Jabir. Nabi kata begini kepada dia. Ama innahu sayakunu lakumul anmat. Okay, ama innahu sayakunu lakumul anmat. Begitu bunyi hadisnya. Maaf saya silap ni. Okey. Ama innahu sayakunu lakumul anmat. Nabi kata kepada dia, ingatlah sesungguhnya kamu akan memilikinya.
Jadi Nabi beritahu dengan satu keyakinan bahawa Jabir ini satu hari dia akan memiliki permaidani yang akan diletakkan di dalam rumahnya. Dan pada waktu itu Jabir kata, macam mana nak ada permaidani? Dah lah tak mampu, tak ada apa-apa semua kan. Boleh ada ke? Dan tibalah pada satu masa ini, diceritakan dalam riwayat ini, fa'ana aqululaha. Jadi Jabir pada satu keadaan yang mana dia sudah Allah berikan kepada dia dengan kesenangan. Ada pada waktu itu dengan kemewahan, sedikit kemewahan. Sehingga dia memiliki kelebihan untuk ada permaidani, perhiasan-perhiasan dalam rumahnya, kan begitu. Jadi dia kata kepada isterinya, akhiri anni anma paki. Jauhkan dari aku perhiasan-perhiasan yang ada pada diri engkau. Iaitu permaidani-permaidani yang ada dalam rumah ini jauhkan. Maknanya dia tak nak dalam rumahnya ada perhiasan-perhiasan. Kerana biasalah ya, bila kita ada perhiasan kemewahan ini dianggap sebagai sesuatu yang mendekatkan kita dengan dunia. Begitu keadaannya. Jadi Jabir ini dia tak nak semua tu. Dia minta supaya isteri dia jauhkan permaidani ini daripada rumah dia. Tetapi di sini kita nampak isteri ini kata begini kepada Jabir. Dia kata, Fatakul alam yakul Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu lakumul anmat. Bukankah, jadi isteri kata kepada Jabir, bukankah Nabi dulu pernah cakap dengan kita bahawa kita ni akan ada permaidani-permaidani yang begini? Bila Jabir radhiyallahu an mengingat kembali apa yang diucapkan oleh Nabi kepada dia, maka Jabir pun fa'ada'uha. Jabir pun membiarkan permaidani itu terhampar di dalam rumahnya. Dia pun membiarkan bila isteri dia mengingatkan hal yang sedemikian. Jadi kita nampak begini ya jemaah. Di dalam hadis ini, Nabi SAW beritahu kepada Jabir bahawa satu hari dia akan memiliki permaidani. Dan pada waktu itu Jabir dalam keadaan yang kita kata tidak memiliki apa-apa. Orang yang susah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia dengan kehidupan yang senang setelah itu. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada masyarakat Islam ni dengan kemenangan, dengan kemewahan, menerusi peluasan wilayah sebab dalam syarah hadis untuk kitab ini disebutkan bahawa pada waktu itu di kalangan masyarakat Islam mereka ini hidup dalam keadaan yang bersederhana, tetapi kemudian setelah Islam ini tersebar di banyak wilayah, berlaku peperangan, lalu dapat banyak harta rampasan perang, dapat banyak kemewahan, lalu mereka pun bawa pulang dengan harta tersebut mereka dapat membaik pulih atau mereka dapat memperbaiki taraf kehidupan mereka daripada keadaan yang sederhana mungkin menjadi mewah ataupun keadaan yang miskin menjadi keadaan yang sederhana kesenangannya. Jadi antara mereka ialah Jabir yang memiliki kesenangan itu menerusi peluasan wilayah. Jadi pada waktu itu dia ini bila telah memiliki kemewahan yang ada sehingga rumahnya yang tidak ada sebarang perhiasan dihiasi dengan kemewahan-kemewahan. Namun Jabir dia tidak berapa senang, maknanya dia tak berapa suka dengan situasi itu. Tetapi kita nampak di sini bagaimana isterinya mengingatkan tentang ucapan Nabi SAW kepada dia pada satu ketika, iaitu bila dia tanya kepada Nabi, daripada mana kami ingin dapatkan permaidani itu, wahai Rasulullah. Nabi SAW pun memberikan keyakinan kepada dia, satu hari kamu akan ada permaidani itu dalam rumah kamu. Okay? Satu hari kamu akan memiliki perhiasan-perhiasan dalam rumah kamu. Dan perkara itu menjadi sesuatu yang mungkin bagi Jabir tak mungkin ia berlaku lah kan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada dia ucapan Nabi SAW tersebut akhirnya menjadi kenyataan, dan itu jugalah yang diingatkan isterinya kepada Jabir ketika Jabir kata jauhkanlah, jangan letaklah kapet-kapet ni semua, tak suka, dia tak suka
Tetapi isteri dia ingatkan kepada Jabir, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita bahawa satu hari kita akan memiliki permaidani-permaidani ini. Maknanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan. Baik, apakah yang boleh kita dapatkan pengajarannya daripada hadis yang ringkas ini tentang sesuatu yang Nabi ucapkan akhirnya ianya menjadi kenyataan. Pastinya yang pertama ya jemaah, kita lihat di situ kebenaran yang terdapat pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda tidak akan bercakap tentang perkara-perkara yang bohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ucapkan tentang hal yang benar. Jadi, walaupun perkara itu tidak berlaku waktu itu juga dan ia berlaku mengambil masa yang bagi saya agak lama ya, menunggu kepada kesenangan, kemenangan yang dimiliki oleh orang Islam pada konteks waktu itu, akhirnya barulah masyarakat Islam membangun sebagai masyarakat ataupun sebagai sebuah negara yang kaya, yang memiliki kemewahan pada waktu itu. Dan bila sebuah kerajaan itu ataupun rakyat itu duduk pada negara yang memberikan wang kepada rakyatnya, akhirnya rakyat pun menjadi orang yang memiliki sedikit kesenangan untuk ada perhiasan-perhiasan. Jadi pada waktu itu, walaupun Jabir tidak terfikir di pemikirannya apa yang Nabi SAW cakap itu menjadi kebenaran. Namun akhirnya terbukti kebenaran itu jadi. Kenyataannya ada di sana. Maka pertama sekali kita dapati di sini apa yang Nabi SAW tentang apa yang Nabi SAW sebut tentang satu perkara, walaupun ia adalah perkara yang ghaib, ia adalah hal yang benar yang terjadi. Okey, yang telah terjadi, sekarang ni telah terjadi kan? Dan yang akan terjadi. Contoh Nabi sebutkan perkara-perkara ghaib tentang hari kiamat, tentang apa yang berlaku dalam syurga, tentang azab kubur. Ini semua adalah perkara yang ghaib. Hari ini dia tak mungkin terjadi. Tetapi nanti bila telah berlakunya hari kiamat, baru kita akan dapati semua yang Nabi SAW ucapkan itu adalah perkara yang benar. Dan sekarang ini yang berlaku kepada Jabir adalah perkara yang telah benar terjadi. Yang telah terjadi dalam kehidupannya. Menerusi kata-kata Nabi SAW itu tadi. Baik, seterusnya yang kedua. Kita boleh menggunakan kelengkapan rumah. Jadi sebagai seorang Muslim yang hidup ini dalam kehidupan ni, kita letakkanlah apa yang betul di tempatnya yang betul. Jadi apa yang kita sepatutnya ada, contoh kan, takkan kita nak duduk dalam rumah ni kosong. Dalam rumah saya contoh sekarang ni kan, kalau lihat di belakang ni ada rak-rak buku, kita ada aircon, kita ada wardrobe, kita ada almari, kita ada apa lagi? Meja, kerusi. Ini adalah kelengkapan rumah yang sepatutnya ada dalam rumah kita. Kalaupun kita nak kata kita nak zuhud, kita nak apa, jangan sampai menunjukkan diri kita ni sebagai insan yang hidupnya melarat. Jadi agama sebenarnya nakkan penganutnya merupakan insan yang berjaya dalam hidup. Insan yang menunjukkan bahawa dia adalah hamba Allah yang hidup sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh agama. Dia begitu keadaannya. Jadi tak salah kalau kita nak ada aircon di rumah, letak kipas, ada sofa, ada TV kan, ada perhiasan-perhiasan seperti bunga, pasu, frame yang menghiasi dinding kita. Semua ini adalah perhiasan-perhiasan yang wajar. Asalkan perkara itu ia tidak merupakan satu perkara yang dilarang dalam agama. Perkara yang kita letakkan dalam rumah, contoh kita tak boleh letak patung dalam rumah kita. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang Muslim, kita dilarang meletak hal-hal yang ada gambar, patung, kan ni semua kan, benda-benda yang begini dilarang menjadi perhiasan. Kalau ia di luar daripada apa yang dilarang oleh Nabi, maknanya perkara itu dibolehkan, maka dibolehkan. Tak menjadi masalah.
Okay, asalkan tidak membazir, bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang haram untuk diletakkan dalam rumah kita untuk menghiasi rumah kita. Jadi itu dibolehkan. Okay, sebagaimana yang dilakukan oleh isteri Jabir itu tadi. Dan poin kita yang terakhir di sini kita lihat ya, seorang isteri, contoh, okay, perdebatan yang terjadi dalam kalangan para sahabat dan isteri-isteri mereka. Seperti yang terjadi antara Jabir dan isterinya. Biasalah kita lihat begini, dalam rumah tangga, suami dan isteri ni dia biasa ada perbincangan, ada perdebatan. Dan kita tak kata isteri ni perlu diam je apa yang suami cakap. Dan macam tadi, Jabir kata kepada isterinya, jangan ada, jauhkan permainan ini daripada aku. Isterinya tak diam sahaja, tetapi ada hujah, ada dialognya pada suaminya. Dia tak kata, oh jauhkan dia pun tak ambil jauh, mentang-mentang nak jadi isteri solehah kan, kadang-kadang macam itu isunya ya. Mentang-mentang tak jadi isteri solehah, tak apalah angkat jauhkan. Namun jika sekiranya di dalam syariat membenarkan, okey, ada hujahnya yang boleh dikeluarkan oleh seorang isteri. Tapi dengan cara yang baik ya, para isteri yang mendengar ceramah, mendengar kuliah saya pada malam ini, jangan pula menggunakan kenyataan ataupun ucapan kata-kata saya ini sebagai satu hujah untuk menekan suami, untuk merendahkan suami, ya, bukan begitu. Dengan kata-kata yang baik. Kita nak bercakap apa-apa pun dengan pasangan kita, tak kira suami ataupun isteri, lebih-lebih lagi kita ni isteri, kita nak cakap apa pun dengan suami, kita perlu guna hujah yang baik, kata-kata yang baik, supaya ianya menjadi sesuatu yang boleh diterima oleh pihak suami. Maka itulah yang berlaku di dalam perbincangan hadis kita pada malam ini. Sang isteri itu tadi, iaitu isteri Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia ini bila Jabir kata jauhkan daripada diri dia, permaidani tersebut kan, isteri Jabir ingatkan kepada dia bahawa ini pada satu ketika Nabi SAW pernah menyebutkan tentang hal ini, yang mana kita akan ada permaidani dalam rumah kita. Satu hari kita akan ada permaidani dalam rumah kita. Bermakna adakah suami ini, iaitu Jabir ni, nak menafikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Sedangkan hal itu perkara yang dibolehkan dalam agama. Sebab tu di sini kita nampak isteri ini, bila dia nak berhujah ataupun bila dia nak menolak perintah, kenyataan yang dikeluarkan oleh si suami, boleh bila dia nak bercakap, dia mendatangkan hadis daripada Nabi SAW sebagai hujahnya. Namun sekali lagi ya, dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik. Jangan guna kata-kata yang menyindir. Awak tak ingat ke Nabi pernah cakap tu? Takkanlah lupa, hilang ingatan, lupa dah tua. Tak boleh cakap macam itu. Bila kita gunakan kata-kata yang sedemikian, itu menyakitkan. Sedangkan kita nak cakap perkara yang betul. Jadi kita nampak di sini, cantik. Bagaimana contoh yang diberikan oleh isteri Jabir kepada para isteri, ya, ketika nak tegur seorang suami. Dia kata, bukankah Nabi pernah cakap dengan kita macam ini, macam ini. Dia gunakan perkataan yang cantik, yang indah dan sopan untuk mengingatkan. Sehingga Jabir pun kata, okeylah tak apa, biarkan saja. Permaidani itu terhampar di dalam rumahnya. Okey, baik, itu sahaja 3 pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi SAW, iaitu kisah kita yang ke-24 ya pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini menguatkan lagi keyakinan kita kepada hadis-hadis Nabi SAW yang banyak menyebutkan perkara-perkara yang ghaib, sehingga walaupun kadang-kadang kita rasa macam tak masuk akal, tetapi oleh kerana ia adalah hadis yang sahih yang diucapkan oleh Nabi SAW, kita sebagai seorang Muslim, seorang Muslimah, kita yakin, kita beriman bahawa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah perkara yang benar. Okey, wallahu alam bisawab. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan menjadi seorang muslim muslimah yang soleh dan soleha, bermotivasi tinggi untuk menjadi seorang yang sentiasa beramal soleh dan terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.